Bertemu lagi dalam channel Cikgu Save Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan suatu tajuk yang berkaitan dengan cukai dan subsidi, yaitu beban cukai ditanggung pengguna dan beban cukai ditanggung pengeluar. Seterusnya, faedah subsidi dinikmati pengguna dan faedah subsidi dinikmati pengeluar. Secara konsepnya, cukai adalah hasil yang diterima oleh kerajaan daripada pengguna atau pengeluar. Manakala subsidi adalah perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan yang dibayar kepada pengguna dan pengeluar. Sekiranya kita melihat arah pergerakan keuangan, jelas di sini menunjukkan bahawa bagi cukai, dia merupakan satu pergerakan keuangan daripada pengguna dan pengeluar kepada kerajaan. Tetapi sebaliknya bagi subsidi, iaitu dia adalah satu pergerakan keuangan daripada kerajaan kepada pengguna dan pengeluar. Sebab itu, kalau cukai, kalau kita lihat, dia merupakan suatu hasil kerajaan kerana yang melakukan pembayaran adalah pengguna dan pengeluar dan dibayar kepada kerajaan. Tetapi sebaliknya, bagi subsidi yang merupakan suatu perbelanjaan kerajaan kerana yang melakukan perbelanjaan adalah kerajaan untuk dinikmati pengguna dan pengeluar. Sekarang kita akan lihat dari segi tujuan pelaksanaan cukai dan subsidi. Bagi cukai, terdapat dua tujuan utama, iaitu untuk memperoleh hasil dan yang kedua adalah menghadkan kuantiti diminta. Manakala bagi subsidi, tujuan pertama adalah menurunkan harga pasaran dan yang kedua adalah meningkatkan pengeluaran. Sekarang kita lihat dari segi perinciannya. Yang pertama, bagi cukai, tujuan yang pertama adalah memperoleh hasil. Ini kerana melalui lembaga hasil dalam negeri, kerajaan akan mendapat hasil daripada pembayar cukai. Bagi tujuan kedua, yaitu untuk menghadkan kuantiti diminta, kita boleh lihat tujuan utama beberapa jenis cukai seperti cukai excise adalah untuk menghadkan kuantiti diminta. Ini kerana apabila cukai excise diberikan khususnya untuk beberapa barangan terpilih seperti rokok, maka harga akan meningkat dengan lebih tinggi dan ini akan menyebabkan kuantiti diminta akan menurun. Maka tujuan pelaksanaan bagi cukai excise adalah untuk menghadkan kuantiti diminta. Dari segi subsidi pula, kalau kita lihat perincian tujuan bagi subsidi, yang pertama adalah menurunkan harga pasaran. Ini kerana apabila subsidi diberikan, khususnya subsidi petrol, ini akan menyebabkan kos pengeluaran akan menurun. Ini disebabkan sebahagian besar proses pengeluaran adalah menggunakan petrol sebagai bahan asas, iaitu sebagai bahan bakar. Maka pemberian subsidi petrol akan menurunkan kos pengeluaran dan seterusnya akan menurunkan harga pasaran. Yang kedua, tujuan yang kedua bagi subsidi adalah meningkatkan pengeluaran. Ini kerana petrol merupakan bahan asas utama bagi proses pengeluaran. Apabila subsidi petrol diberikan, maka firma-firma dapat meneruskan proses pengeluaran secara optimal. Dengan itu, kuantiti pengeluaran akan meningkat. Sekarang kita akan lihat kesan cukai dan subsidi. Bagi cukai, terdapat dua kesan utama, iaitu yang pertama adalah meningkatkan kos pengeluaran. Yang kedua adalah penawaran berkurangan. Bagi subsidi, terdapat dua kesan, iaitu yang pertama adalah mengurangkan kos pengeluaran dan yang kedua penawaran bertambah. Sekarang kita akan lihat perincian setiap kesan tersebut.
bagi cukai, kesan yang pertama yaitu meningkatkan kos pengeluaran. Ini karena bagi cukai, apabila cukai dikenakan ke atas pengeluar, maka kos pengeluaran akan meningkat. Sebagai contohnya, bagi penternakan ayam. Apabila baja ayam dikenakan cukai yang merupakan input kepada penternakan ayam, ini akan menyebabkan kos untuk pengeluaran ayam akan bertambah ataupun kos bagi penternakan ayam akan bertambah. Kesan yang kedua adalah penawaran berkurangan. Ini kerana apabila kos pengeluaran telah meningkat, maka penternak ayam terpaksa mengurangkan kapasiti pengeluaran. Maka kesannya penawaran ayam akan berkurangan. Bagi subsidi pula, kesan yang pertama yaitu mengurangkan kos pengeluaran. Pemberian subsidi baja yang diberikan oleh kerajaan akan mengurangkan kos per unit keluaran. Dengan itu, kos pengeluaran bagi penanaman kelapa sawit akan berkurangan. Dan kesan yang kedua adalah penawaran bertambah. Ini karena apabila kos pengeluaran berkurangan, maka pengeluar dapat menambahkan atau meningkatkan kapasiti pengeluaran dan seterusnya penawaran kelapa sawit akan bertambah. Sekarang kita akan lihat perbandingan cukai dan subsidi terhadap keluk penawaran, tingkat harga, dan kuantiti melalui keluk. Bagi cukai, pelaksanaan cukai menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri dari SS0 kepada SS1. Tetapi bagi subsidi, pemberian subsidi akan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan. Ini menunjukkan pelaksanaan cukai menyebabkan penawaran berkurangan dan pemberian subsidi menyebabkan penawaran meningkat. Sekarang kita akan lihat perbandingan dari segi harga. Pelaksanaan cukai menyebabkan harga meningkat seperti yang ditunjukkan oleh keluk, yaitu peningkatan harga dari P0 kepada P1. Tetapi pemberian subsidi menyebabkan harga menurun seperti yang ditunjukkan oleh keluk melalui penurunan harga dari P0 kepada P1. Sekarang kita akan lihat perbandingan melalui kuantiti. Pelaksanaan cukai menyebabkan kuantiti menurun, tetapi bagi subsidi pula, pemberian subsidi menyebabkan kuantiti meningkat. Ini menunjukkan kalau kita rumuskan, bagi cukai menyebabkan penawaran beralih ke kiri, tetapi subsidi menyebabkan penawaran beralih ke kanan, dan dari segi harga, cukai menyebabkan harga meningkat, tetapi bagi subsidi menyebabkan harga menurun, manakala dari segi kuantiti, bagi cukai menyebabkan kuantiti berkurangan, tetapi subsidi menyebabkan kuantiti bertambah. Keluk ini menunjukkan kesan pelaksanaan cukai. Keseimbangan asal tercapai apabila keluk permintaan di D0 bersilang dengan keluk penawaran SS0 pada titik I0. Ketika ini, harga adalah P0 dan kuantiti adalah Q0. Pelaksanaan cukai menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri dari SS0 ke SS1. Kesannya, titik keseimbangan beralih dari I0 ke I1 dan harga meningkat dari P0 kepada P1 dan seterusnya kuantiti menurun dari Q0 kepada Q1. Keluk ini menunjukkan beban cukai yang ditanggung pengguna dan beban cukai yang ditanggung pengeluar. Pelaksanaan cukai menyebabkan sebahagian daripada beban cukai ditanggung pengguna dan sebahagian lagi cukai ditanggung pengeluar. Saiz beban cukai yang ditanggung pengguna dan pengeluar adalah bergantung kepada keanjalan keluk permintaan dan keluk penawaran. Melalui keluk, beban cukai ditanggung pengguna
adalah kawasan P0, P1, I1E. Kalau kita lihat sekali lagi, beban cukai ditanggung pengguna adalah kawasan P0, P1, I1E, yaitu kawasan berlorek di atas harga keseimbangan asal, yaitu kawasan berwarna biru, segi empat berwarna biru. Manakala beban cukai ditanggung pengeluar adalah kawasan P0, P2, BE, yaitu kawasan berlorek di bawah harga keseimbangan asal. Ini menunjukkan beban cukai pengeluar, kalau kita lihat melalui keluk, adalah kawasan segi empat berlorek warna merah muda. Sekarang kita akan bincangkan kesan pemberian subsidi secara lebih terperinci. Keseimbangan asal tercapai apabila keluk permintaan di D0 bersilang dengan keluk penawaran SS0 pada titik I0. Ketika ini, harga adalah P0 dan kuantiti adalah Q0. Pemberian subsidi menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan dari SS0 kepada SS1. Kesannya, titik keseimbangan beralih dari I0 kepada I1 dan harga menurun dari P0 kepada P1 dan seterusnya kuantiti meningkat dari Q0 kepada Q1. Pemberian subsidi menyebabkan sebahagian daripada subsidi dinikmati pengguna dan sebahagian lagi dinikmati pengeluar. Saiz subsidi dinikmati pengguna dan dinikmati pengeluar adalah bergantung kepada keanjalan keluk permintaan dan keluk penawaran. Melalui keluk, subsidi dinikmati pengguna adalah kawasan P0, P1, I1B. Subsidi dinikmati pengguna adalah kawasan P0, P1, I1B, yaitu kawasan berlorek di bawah harga keseimbangan asal. Manakala subsidi dinikmati pengeluar adalah kawasan P0, P2, EB. Kita lihat sekali lagi, subsidi dinikmati pengeluar adalah kawasan P0, P2, EB, yaitu kawasan berlorek di atas harga keseimbangan asal. Persoalan yang selalu berlaku adalah bagaimana mengingat beban cukai ditanggung pengguna dan beban cukai ditanggung pengeluar, serta faedah subsidi dinikmati pengguna dan faedah subsidi dinikmati pengeluar. Melalui keluk, kalau kita lihat, kawasan segi empat berlorek berwarna biru adalah untuk pengguna. Bagi cukai, dia merujuk kepada beban cukai ditanggung pengguna, dan bagi subsidi adalah faedah subsidi dinikmati pengguna. Manakala segi empat berwarna atau berlorek merah muda itu adalah merujuk kepada pengeluar, yaitu bagi cukai dia adalah beban cukai ditanggung pengeluar, dan bagi subsidi faedah subsidi dinikmati pengeluar. Sekarang kita akan lihat dari segi cukai, bagaimana kita boleh mengingat bahawa dalam kedua-dua segi empat berwarna biru dan merah itu, satu daripadanya adalah di atas harga keseimbangan asal dan satu lagi adalah di bawah harga keseimbangan asal. Maka kaedah mengingat yang paling mudah dan sangat mudah adalah kita merujuk kepada kenaikan harga. Cukai menyebabkan harga meningkat, dan peningkatan harga itu sebenarnya sangat membebankan pengguna. Sebab itu, segi empat berwarna biru di atas harga keseimbangan itu adalah beban cukai ditanggung pengguna. Manakala sebahagian daripadanya yang berada di bawah sudah pasti adalah untuk atau beban cukai ditanggung pengeluar. Bagi subsidi pula, subsidi menyebabkan harga menurun. Maka, bagi pengguna, penurunan harga adalah suatu yang sangat dinanti-nantikan. Sebab itu, kalau kita lihat daripada perbandingan kedua-dua segi empat berlorek berwarna biru dan merah muda,
Satu daripadanya adalah di bawah harga keseimbangan asal dan satu lagi adalah berada di atas keseimbangan asal. Maka kalau kita lihat, cara mengingat yang mudah adalah merujuk kepada apa yang disukai oleh pengguna. Maka bagi pengguna, penurunan harga itu adalah suatu yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Oleh itu, apabila subsidi diberikan dan menyebabkan penurunan harga, maka segi 4 warna biru di bawah harga keseimbangan itu adalah faedah subsidi dinikmati pengguna, merujuk kepada penurunan harga yang sentiasa dinanti-nantikan oleh pengguna. Oleh itu, ini adalah satu kaedah mengingat kawasan beban cukai ditanggung pengguna dan faedah subsidi dinikmati pengguna. Sekian saja pertemuan pada kali ini dan kita akan bertemu semula pada tutorial yang akan datang. Sekian dan terima kasih.